Salam sejahtera. Pada kali ini kumpulan kami ingin membentangkan berkaitan ah, yang bertajuk COVID-19 telah melanda seluruh dunia dan telah memberi impak yang besar terhadap alam pekerjaan, khususnya cara sesebuah organisasi tersebut untuk berkomunikasi. Namun begitu, soalan kami ini adalah ingin mencadangkan pendekatan yang sesuai, di mana pendekatan tersebut adalah dapat dilaksanakan ketika era pandemik yang sedang menular pada masa kini terhadap pihak pengurusan dalam sebuah organisasi tersebut. Walau bagaimanapun, seperti yang kita ketahui, penularan wabak COVID-19 ini telah melanda di seluruh dunia, yang mana dari sektor ekonomi maupun industri juga telah berlaku uh, penurunan perkembangan ekonomi dan industri, lebih-lebih lagi terhadap sektor pekerjaan, di mana sebuah pengurusan organisasi itu telah berlakunya kesulitan dalam melakukan pelbagai matlamat atau pencapaian yang mereka ingin tuju pada masa kini. Selain daripada itu, jika kita dapat lihat, organisasi ini juga adalah sebagai koordinasi untuk menyampaikan message terhadap pekerja dalam sesebuah organisasi antara majikan dan pekerja. Dan kita dapat lihat, organisasi ini juga mempunyai dua hala tuju. Komunikasi dalam organisasi ini mempunyai dua hala, di mana dua hala tersebut adalah merangkumi sebagai kejelasan dan saling mempercayai dalam sesebuah organisasi. Dua hal ini adalah perkara yang penting untuk menimbulkan pekerja yang proaktif dalam sebuah organisasi. Walau bagaimanapun, pembentangan ini saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Antara sebab kumpulan pengkaji memilih pendekatan hubungan kemanusiaan sebagai pendekatan yang sesuai untuk diimplementasikan dalam menghadapi suasana pandemik COVID-19 dalam sudut komunikasi keorganisasian ialah berdasarkan kepada kita ingin mendapatkan tumpuan kesejahteraan sosial para pekerja itu sendiri. Dengan arti kata lain, kesejahteraan sosial dalam para pekerja merupakan kunci utama kepada penghasilan, kualiti dan kuantiti sesebuah kerja dalam keadaan yang optimum. Adapun kesejahteraan sosial ini mampu dicapai daripada dua aspek yang utama, iaitu soal keselamatan. Dalam aspek keselamatan ini, para majikan khususnya perlulah memastikan bahawanya wujud sebuah sistem penggiliran kerja di pejabat. Dalam konteks sistem ini, majikan boleh meletakkan satu kumpulan pekerja itu bekerja dari rumah, manakala pada masa yang sama juga satu lagi kumpulan pekerja diletakkan di pejabat. Dan sudah tentu apabila sistem ini diamalkan dan dibudayakan, pasti para pekerja akan terjamin dari sudut keselamatan, khususnya kesihatan dalam suasana pandemik COVID-19. Adapun aspek yang seterusnya merupakan aspek psikologi. Di samping aspek keselamatan, aspek psikologi ini juga amatlah penting bagi para pekerja. Tambah-tambah lagi dalam suasana yang sedikit kurang menyenangkan mereka untuk menghadapi COVID-19, yang mana penyakit ini sukar untuk dikesan oleh mereka sendiri. Dan dalam konteks keperluan majikan untuk memastikan tahap psikologi para pekerja itu berada pada tahap yang optimum dan terbaik adalah dengan memberikan kata-kata rangsangan, sentiasa melakukan pendekatan ataupun engagement kepada mereka, seperti setidak-tidaknya bermula dengan bertanya kabar, bertanyakan apa masalah yang dihadapi dan berusaha untuk menyelesaikan apa jua masalah yang diutarakan oleh para pekerja. Dan daripada aspek keselamatan dan aspek psikologi itulah kumpulan pengkaji, iaitu kami, memilih pendekatan hubungan kemanusiaan sebagai pendekatan yang ideal untuk diimplementasikan dalam menghadapi wabak COVID-19 dalam konteks komunikasi keorganisasian. Pendekatan hubungan kemanusiaan juga dilihat sebagai satu pendekatan terbaik untuk dilaksanakan ketika pandemik ini berlangsung. Hal ini dikatakan kerana pendekatan ini mampu memperkasa produktiviti pekerja dan organisasi.
Keperluan persekitaran kerja yang bersih dan kondusif adalah sangat penting untuk disediakan oleh majikan sepanjang pandemik ini berlangsung. Tambahan lagi, bagi mewujudkan suasana tempat kerja yang selamat semasa pandemik dan memberikan kepuasan kepada pekerja, majikan perlu berbelanja lebih untuk menyediakan sistem pengudaraan yang baik di tempat kerja. Apapun jenis perniagaan, syarikat atau organisasi, gaji memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan pekerja dan mewujudkan hubungan baik antara majikan dan pekerja. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa pemberian gaji juga memainkan peranan penting dalam peningkatan produktiviti. Meningkatkan gaji semasa pandemik atau membayar gaji melebihi kadar pasaran boleh menjadi daya pendorong atau motivasi kerana pekerja semasa mempunyai lebih banyak kerugian. Dalam erti kata lain, pekerja mempunyai lebih banyak kerugian sekiranya malas bekerja. Apabila syarikat memberikan kenaikan gaji yang tidak dijangka, pekerja cenderung bekerja lebih keras daripada yang diperlukan. Oleh itu, timbal balik boleh mendorong pekerja untuk menghabiskan lebih banyak usaha untuk bekerja sesuai dengan kenaikan gaji mereka. Oke, seterusnya pengurangan konflik secara langsung dalam organisasi. Pendekatan hubungan manusia yang diperkenalkan oleh Elton Mayo merupakan pendekatan yang sangat sesuai ataupun relevan dalam mengurangkan konflik dalam sesebuah organisasi. Pertama sekali, kita kena kenali jenis konflik yang wujud dalam sesebuah organisasi. Yang pertama adalah konflik diri sendiri, konflik antara individu atau ahli organisasi, dan yang ketiga adalah konflik pasukan ataupun sebuah organisasi secara langsung. Dan ini wujud disebabkan oleh pandangan ahli atau individu organisasi adalah berbeza dan tidak salah, serta cara ataupun kaedah bekerja mereka adalah tidak sama, menyebabkan kurangnya kerjasama antara ahli organisasi ini. Dan bagaimana pendekatan ini dapat mengurangkan konflik dalam sebuah organisasi adalah kita boleh merujuk pada teori yang diperkenalkan oleh Frederick Herzberg yang menerangkan tentang faktor motivasi dan hegemoni dalam sebuah manusia. Manusia ini perlukan faktor motivasi dan juga hegemoni untuk supaya mereka bersemangat dan selesa bekerja di sebuah organisasi. Oleh itu, faktor motivasi seperti kenaikan pangkat, kadar gaji, dan faktor hegemoni pula adalah seperti keselesaan tempat kerja, faktor dari segi tekanan kerja seperti kawalan ketat pengawasan di tempat kerja, dan ini menyebabkan mereka kurang termotivasi, dan ini sangat relevan sebagai rujukan dalam mengurangkan konflik yang wujud di sebuah organisasi. Sekian, terima kasih. Seterusnya, pendekatan hubungan kemanusiaan ini dapat memperkasakan hubungan pekerja dan majikan, khususnya pada musim pandemik COVID-19. Dalam memperkasakan hubungan pekerja antara majikan ini, terdapat dua langkah yang boleh dilaksanakan. Yang pertama yaitu melalui akta. Melalui Akta Pekerja 1955, ianya merupakan satu akta yang menjaga hak asasi pekerja itu sendiri dan majikan. Akta ini juga dapat mengukuhkan hubungan antara majikan itu sendiri, karena melalui wujudnya satu kontrak di mana kontrak itu merupakan satu surat perjanjian antara majikan dan pekerja bagi mengelakkan sebarang isu atau masalah yang sensitif terhadap kedua-dua pihak itu disentuh. Seterusnya pula, ianya juga hubungan pekerja dan majikan ini juga dapat diperkasakan melalui penerapan teori Y-McGregor. Seperti yang kita tahu, teori Y-McGregor merupakan satu teori yang lebih memandang terhadap pekerja dalam sudut positif pekerja itu sendiri. Demikian juga dengan majikan. Majikan juga seharusnya berpikiran positif terhadap pekerja, dan pekerja juga harus mempunyai jati diri yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan mereka itu sendiri. Seterusnya ialah mencapai
Visi, misi, dan objektif organisasi. Dalam sesebuah organisasi perlu mempunyai visi, misi, dan objektif organisasi untuk melahirkan sifat kerjasama yang erat antara pihak pengurusan dan pekerja. Hal ini kerana visi, misi, dan objektif organisasi dijadikan sebagai panduan dalam sebarang keputusan dan tindakan yang akan diambil dalam pengurusan organisasi. Berdasarkan pendekatan manusia, iaitu teori Y dari Douglas, terdapat beberapa panduan yang dapat diambil oleh pihak pengurusan bagi mencapai visi, misi, dan objektif organisasi, terutamanya ketika musim pandemik ini. Hal ini kerana dalam teori X tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Andaian dalam teori Y dapat mengandaikan bahawa pekerja adalah sangat bermotivasi untuk memenuhi keperluan bagi mencapai visi, misi, dan matlamat organisasi. Pihak pengurusan atau majikan perlu mengeksploitasi kelebihan dan keistimewaan semula jadi pekerja. Menurut andaian dalam teori Y, yang dapat dijadikan sebagai panduan ialah segala usaha dan tenaga yang diberikan pekerja kepada majikan dalam sesebuah pekerjaan adalah sesuatu yang semula jadi. Hal ini menggambarkan kerja yang dilaksanakan mungkin memberikan kepuasan kepada pekerja itu sendiri. Kawalan dan ugutan bukanlah satu cara yang bijak dalam mempengaruhi usaha pekerja dalam mencapai matlamat visi, misi, dan objektif organisasi. Kerana manusia itu pada lazimnya dapat mengawal diri dan turut dapat membentuk sikap dan pendirian mereka tanpa memberikan tekanan kerja yang tinggi kepada pekerja, lebih-lebih lagi ditambah dengan situasi pandemik COVID-19 ini. Namun begitu, jika kita dapat lihat kesimpulannya, kepuasan bekerja adalah sangat penting dalam sesebuah organisasi kerana ianya akan membantu dalam pemikiran dan mentaliti para pekerja di sekitar mereka maupun di tempat sebuah organisasi tersebut kerana kepuasan tersebut adalah membantu untuk mereka sama ada mereka bersemangat dalam bekerja untuk mencapai matlamat maupun tidak. Dan tambahan pula, jika para pekerja dan majikan mampu mengatasi segala permasalahan yang berlaku pada penularan wabak pada masa kini, mereka akan dapat mengatasinya walau apa juga yang berlaku dalam sebuah organisasi tersebut. Dan akhirnya, komitmen mereka juga adalah sangat penting dalam membina kerjaya mereka sendiri maupun dalam organisasi yang mereka telah sertai tersebut. Sekian saja dari pembentangan kami. Terima kasih.